KPM. Aduh, kenapa ni? Perut sakit lah. Alah, kenapa gastrik pula? Ayuh, nak balik lah. Cikgu. Chris, kenapa ni? Kenapa macam... Perut sakit lah, cikgu. Macam ada gastrik. Tak apa. Saya ada satu ubat. Ubat? Dia Ubat macam... apa, cikgu? Macam satu, magic tau. Magic? Ya. Apa ni, cikgu? Susu magnesia. Susu magnesia? Yes. Macam mana susu magnesia ni boleh tolong gastrik saya, cikgu? Sebenarnya susu magnesia ni dia boleh menetralkan asid di dalam perut. Oh, ya ke? Ya. Baiklah, cikgu. Chris pun ambil. Okey. Berapa, cikgu? Dah rasa lega lah. Nasib baik ada susu magnesia. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton Slot Menengah Atas dengan saya Chris MJ dan juga Cikgu Tong. Dan hari ni nampak tak bahan-bahan di atas meja sini dah jadi makmal didik TV dah sini. Dan hari ni kita akan belajar mata pelajaran kimia. Tapi Cikgu Tong, hari ni topik apa yang kita... sebelum Chris lupa, SOP kan cikgu yang paling penting. Jadi cikgu, Chris ada didik TV gel pembasmi kuman kat sini. So mungkin cikgu pun boleh pakai sikit sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, cikgu. Dan cikgu, terima kasih cikgu untuk susu magnesia tadi. Tadi perut sakit tau. Okay, dah lebih baik Ya, dah lebih baik cikgu. Baiklah, murid-murid di rumah, untuk sepanjang rancangan hari ini, Cikgu Tung dengan Chris akan terus kekal pakai pelitup muka ya untuk keselamatan semua di studio pada hari ini. Dan cikgu, kita nampak banyak macam sudah jadi makmal kat sini, cikgu. Apakah yang kita akan belajar hari ini? Dan apakah kaitan dengan susu magnesia tadi, cikgu? Alright. Kalau seperti yang saya kata tadi, susu magnesia ni dia punya sifat adalah bersifat alkali. Alkali, okey. Mari kita tengok standard kandungan kita terlebih dahulu. Baiklah, cikgu. Alright. Standard kandungan kita pada hari ini ialah sifat-sifat kimia alkali. Maksudnya kita akan belajar dengan lebih lanjut tentang sifat-sifat kimia alkali hari ini. Okey, faham cikgu? Now, hasil pembelajaran pula yang pertama, menyatakan sifat-sifat kimia alkali. Yang kedua, menyatakan aplikasi sifat-sifat alkali dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, menulis pemerhatian yang betul untuk setiap sifat kimia alkali yang dikaji. Okey, faham cikgu. Dan untuk sifat-sifat kimia alkali ni ada berapa, cikgu? Okey. Secara umumnya, sifat-sifat kimia alkali ni ada 3. Okey, 3 yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama ialah alkali dengan asid menghasilkan garam dan air. Okey. Yang ni sebenarnya sebelum ni dah belajar sedikitlah. Okey. Yang kedua, alkali dengan ion logam menghasilkan hidroksida logam tak terlarutkan dengan ket ion daripada alkali. Dan tindak balas yang ketiga pula ialah alkali bertindak balas dengan garam amonium, untuk menghasilkan garam, air dan gas amonia. Okey, faham cikgu. Jadi untuk mengkaji sifat-sifat kimia alkali yang ketiga ini, kita akan buat eksperimen, cikgu? Kita akan buat eksperimen untuk bahan-bahan yang untuk ket ion lah nanti. Okey, so jadi tapi sebelum tu cikgu, kita kena pakai baju makmal kan, cikgu, sebelum kita buat eksperimen? Ya, betul. Chris pun nak ambil saya punya baju makmal. Dan murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana lagi. Kita akan rehat sekejap, cikgu. Dan kembali lagi untuk eksperimen seterusnya. Ya? Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Slot Menengah Atas.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Chris dan juga Cikgu Tung. Dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia dan secara khususnya topik ialah sifat kimia alkali. Dan sebelum rehat pun Cikgu Tung telah menerangkan ada 3 sifat kimia alkali ya Cikgu? Ya. Dan bagaimana kita akan belajar hari ini Cikgu yang ketiga-tiga sifat tersebut? Okey. Hari ini Ya. kita akan mengimbas kembali dulu. Sebab akali dengan asid ni Ya. pernah diajar dalam slot Cikgu Adlin. Cikgu Adlin. Peneutralan. Ya. Okey, so mari kita mengimbas kembali terlebih dahulu serba sedikit tentang tindak balas akali dengan asid ini. Baiklah. Okey, so ini ialah gambar rajah susunan radas. Okey. Kalau kita tengok, radas tu dah tersusun dekat depan Chris. Di sini ke Cikgu? Ya. Okey. Kalau dalam makmal, kita akan susun dia dalam bentuk macam ini. Sini ada buirat. Untuk peneutralan. Okey? Okey, faham. Ya, sebab yang ini ialah untuk melibatkan jenis cecair. Asid jenis cecair. Okey, faham Cikgu. Okey. So, dalam kes peneutralan ni, Ya. alright, cikgu gunakan teknik 2M1O2R. 2M1O2R. Okey, faham. Ya, ini teknik 2M1O2R ni sangat membantu. Sebab M yang pertama ni adalah tentang measure ataupun menyukat. Segala-gala benda yang perlu disukat tu, disukat terlebih dahulu. Okey. Okey? So, sebab tu yang pertama, pipet 25 cm padu. Yang ni Kalau Chris pipet. tengok dekat tepi sana, yang ini, dekat. yang ni. Itu dia pipet. 20. Murid-murid masih ingat lagi kan? Ya. Inilah pipet yang kita telah pernah pelajari. Okey. Okey, pipet ni dia dibilas dengan sedikit larutan natrium hidroksida terlebih Okey. dahulu. Ya. Dan kemudiannya dikeluarkan. Kita guna pam itu untuk keluarkan. Yang ni ya Cikgu, pam ni? Ya. Okey, Alright. faham. Now, lepas kita dah keluarkan Ya Cikgu. larutan tersebut, kita akan masukkan ke dalam kelalang kon di bawah buret tu tadi. Yang ni ya Cikgu? Itu kelalang kon. Okey. Okey. Dan beberapa titis penunjuk phenolphthalein ditambahkan dalam larutan natrium hidroksida dan digoncang. Kalau di dalam makmal, kita akan menambahkan phenolphthalein kat dalam kelalang kon tersebut. Okey, faham Cikgu. Nah, lepas tu buret pula. Macam mana kita nak mengendalikan buret? Macam mana Cikgu? Kita kena bilas dulu supaya dia bersih. Okey. Dengan asid nitrik ataupun asid hidroklorik ataupun asid sulfurik yang kita nak gunakan. Okey, faham. Dan larutan itu kemudiannya dia buang. Okey. Alright. Buret itu diisikan dengan asid nitrik. Okey. Dan diapitkan pada kaki retort. Dan bacaan awal ni sangat penting. Okey, direkodkan. Asid nitrik ini dititiskan perlahan-lahan ke dalam kelalang kon. Okey. Cikgu, tadi kita guna larutan phenolphthalein, tapi untuk sekarang tak guna pula. Kenapa ya Cikgu? Nanti lepas kita dah dapat takat akhir, maksudnya isi padu asid yang kita perlukan untuk meneutralkan akali itu, okey, kita tak perlu dah penunjuk phenolphthalein supaya hablo yang kita hasilkan tu adalah tulen. Okey. Nah, hasil di dalam kelalang kon tadi dituang ke dalam mangkuk penyejat. Sini Cikgu. Hasil dalam sini. Sebelum dia tuang, dia memang akan dituang kat sini. Ini mangkuk penyejatnya. Ya. Kita akan panaskan dia. Guna dengan Bunsen kuat. burner. Ya, guna Bunsen burner. Okey. Right? Tapi bukan buat sekarang kan Cikgu? Bukan. Sebab tak selamat. Ya. Okey. Dan larutan garam tepung tadi dibiarkan menyejuk supaya penghabluran berlaku. Dia kena biar sejuk. Kalau tak, penghabluran susah nak berlaku. Ya. Faham Cikgu? Okey. Now, kandungan dalam mangkuk penyejat tu dituras. Kita akan, bila dia dah sejuk, kita akan ambil dan turaskan. Okey. Ke dalam filter paper. Ya. Okey. Dan selepas dituraskan,
Hablo itu dibilas dengan sedikit air suling. Kenapa sedikit saja cikgu? Kalau banyak macam mana? Okey, apa yang terjadi ialah nanti hablo tu akan larut balik ke dalam air suling tu. Sebab tu kita guna sedikit sahaja. Okey, faham. Yes. Dan hablo tu dikeringkan dengan menekannya di antara dua kepingan kertas turas. Ini adalah kes untuk peneutralan jenis cecair. Cikgu, Chris ada soalan. Ya. Tadi kalau kita tengok gambar Raja, Yes. di sini kita letak alkali dan di sini asid. Tetapi apa akan jadi kalau saya letak asid pula dalam buret? Okey. Boleh ke? Kalau contohnya kita nak gantikan asid dengan akali ataupun akali dengan asid kat dalam buret, boleh. Oh, boleh ya, cikgu? Sebab sebenarnya kenapa kita menggunakan buret ni? Buret ni untuk kita menentukan berapa banyak isi padu yang diperlukan untuk meneutralkan larutan di dalam kelalangkon. Okey, faham cikgu. Yes. Okey. Okey. Terusnya cikgu? Dah. Mari kita tengok persamaan kimia tindak balas. Ni kena catat nota ya, cikgu. You. Murid-murid di rumah pun kena catat ni. Okey, persamaan kimia tindak balas. Alright. Now, sekarang kalau kita tengok asid nitrik HNO3 Ya. tambah NaOH Sodium hidroksida. Ya, natrium hidroksida. Untuk menghasilkan natrium nitrat dengan air. Alright. Okey. So, sebenarnya tindak balas antara akali dengan asid ni kalau kita perhatikan di sini Ya. semua menghasilkan air. Semua ada air ya, cikgu? Ya. Sifat pertama ya. Sebab tu peneutralan boleh berlaku disebabkan oleh tindak balas antara ion hidrogen pada asid. H+. Yes, H+. Pandailah Chris. Terima kasih, cikgu. Okey, NaOH pula ion Hidroksida. hidroksida. OH-, cikgu. Yes, very good. Boleh dapat bintang lah, cikgu. 5 Yes. bintang. That's why Okey. kita boleh dapat air. H2O. Ya, Okey, so faham, cikgu. itu dipanggil peneutralan. Okey. Now, kita boleh ringkaskan eksperimen ni sebenarnya dalam bentuk rajah sahaja. Okey, boleh, cikgu. Lebih Kalau senang kita nak tengok, faham, ya, strukturnya mula-mula susunan alat radas dia seperti yang kat depan Chris. Okey. So, Okey, yang ni. larutan alkali, larutan asid. Lepas tu kita dah dapat garam kat sini kan? Betul? Kita akan Panaskan. masukkan dan panaskan dia secara kuat. Ya. Sebab tu kita gunakan segitiga tanah liat. Okey. Okey? Supaya dia dipanaskan secara kuat. Okey. Direct. faham, cikgu. Direct. Okey. Okey. Dan langkah yang seterusnya, larutan tu bila dah mendidih lama kan? Ya. Macam let's say kalau dekat rumah lah. Okey. Okey, Chris masak air yang tambah dengan garam tu. Okey. Lama-lama tu dah dia berbuih. lepas dia dah so dia jadi sangat tepu kan? Ya. Dia macam susah nak goncang sedikit sebab betul, cikgu. dia dah tak cair dah. Macam itulah keadaan dia. Larutan Dibiarkan tepu. Okey. sejuk untuk menghasilkan hablonya. Lepas tu seperti yang Chris tanya tadi, kenapa kita guna air suling yang sedikit sahaja untuk cuci? Itulah, cikgu. Supaya hablo tu tak terlarut. Tak balik. terlarut lah, cikgu. Ya, dan Okey. kita keringkan hablo garam yang basah tadi, yang kita dah turaskan tadi. Ya, cikgu, Chris juga ada satu soalan. Ya. Tadi kita nampak ada bagaimana saya nak menentukan hasil tindak balas daripada eksperimen tersebut, cikgu? Okey. Yang ini kita balik kepada Okey. persamaan tindak balas. Okey. Kalau asid nitrik, kalau kita pisahkan, kita akan dapat H plus dengan NO3 minus. Okey, faham. NaOH, kalau kita pisahkan kepada dua jenis ion, satu ialah Na plus, Na+, satu OH minus. minus. Okey. So, apa yang terjadi? Dia saling bersilang. Macam pendarapan silang. Okey, faham, cikgu. Okey. So, kita akan dapat bila dia dah bersama-sama, dia jadi NaNO3. Natrium nitrate. Ya. Betul, cikgu. Natrium nitrate tapi dengan air juga.
Ya, H2O. dengan air. Okey, yang untuk kedua pula cikgu sama. Sama saja cara dia. So HCl asid hidroklorik tambah kita campur dengan natrium hidroksida, Ya. kita akan dapat natrium chloride. Klorida. Ya. Natrium chloride. Yang tu garamnya. Ya. Tambah H2O. Ya, betul tu. Yang akhir sekali ni H2SO4 asid sulfurik ke cikgu? Ya, betul. Asid Okey, sulfurik. Asid sulfurik. Bertindak Ion balas apa dengan cikgu yang kita akan natrium nampak? hidroksida Ya. untuk mendapat natrium sulfat dan air. Okey, faham. Okey? Nah, Cikgu, adakah contoh-contoh garam lain, telakan lain yang boleh Chris dapat disediakan melalui cara ini? Ya. Biasanya larutan seperti yang mengandungi cation Na+, Oh, okey. K+, ataupun amonium NH4+. Tiga-tiga cation ni biasanya kita akan guna cara ni. Oh, okey, faham cikgu, Ya. faham. Nah, tetapi eksperimen di dalam buku teks, kalau kita tengok, dia menggunakan serbuk asid benzoik. Okey, cara dia adalah sama. Cuma kali ini kita guna serbuk saja. Okey, sebut saja. Ya, Faham. so kita skip. Okey, kita tidak menggunakan peneutralan lah. Faham. Ini masih dipanggil peneutralan, tetapi kita menggunakan pepejal ni. So dia dituras supaya kita nak ambil keluar, okey, nak buang saki baki turasan tadi. Okey, cikgu. Alright. Dan hasil turasan ni akan dipanaskan lagi untuk menghasilkan hablo garam. Faham. Okey? Ya. Nah, so itu adalah tentang peneutralan, iaitu sifat pertama asid dengan alkali. Okey. Untuk menghasilkan garam dan air. So untuk sifat pertama yang murid-murid di rumah, asid tambah campur dengan alkali, kita akan menghasilkan garam dan air. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, sifat pertama sudah faham. Okey, apa kata kita teruskan dengan sifat kedua pula cikgu? Ya, betul tu. Mari kita tengok sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua, kalau eksperimen daripada buku teks, kita akan menggunakan larutan kuprum 2 sulfat sahaja. Ya. Tapi hari ini, cikgu ada unsur surprise sedikit. Okey, ada cikgu. So hari ini Chris akan mengendalikan eksperimen ini. Yeay. Okey, tapi sebelum tu kena pakai sarung tangan dulu cikgu. Betul. Aspek Wajib. keselamatan sebelum membuat apa-apa eksperimen. Ya. Okey. Baiklah, untuk sifat yang kedua, alkali campur dengan ion logam, kita akan menghasilkan hidroksida logam tak terlarutkan tambah dengan cation daripada alkali. Ya, betul tu. Okey. So apa yang Chris kena buat cikgu? Langkah pertama, sukat 5 cm padu larutan kuprum 2 sulfat dan tuangkan ke dalam sebuah tabung uji. Okey. Yang ni cikgu dah tolong Chris. Oh, terima kasih cikgu. Okey, dah senang Tapi dah. hari ni kita ada ion-ion lain. Ya. Ion tambahan seperti ion ferrum 3. Okey. Okey. Ion ferrum 2, yang ni cikgu akan bancuh terus. Okey. Ya, sebab masalahnya ialah ion ferrum 2 ni dia perlu dia cepat dioksidakan. Oh, okey, faham. Ya. Lepas tu kita ada ion magnesium, okey, dan ion zinc. Faham cikgu. Jadi semua sudah pun disukat 5 cm3 untuk larutan dalam test tube ya cikgu? Ya, betul tu. Baik. Okey. Sekejap, saya bancuhkan sedikit. Okey, faham. Jadi yang langkah pertama ialah sukat 5 cm3 larutan kuprum sulfat dan tuangkan ke dalam sebuah tabung uji. Okey, cikgu sudah pun sediakan. Yep. Yang kedua pula, setelah itu titiskan beberapa titis larutan natrium hidroksida. Ya. Natrium Cuba. hidroksida. Okey, ini asid bukan cikgu, ini HCl. Ini Ya, hydrochloric so? acid. Okey, bukan. Natrium hidroksida. Nampak ni NaOH. Betul cikgu? Yang ni? Betul tu. Okey. So, jadi ada asid, ada juga natrium hidroksida yang alkali, larutan alkali. Jadi kita akan guna larutan alkali untuk eksperimen yang ni ya cikgu. Okey. sekarang Chris akan buka botol penutup NaOH. Okey. Dulu Cikgu Adeline dah ajar Chris nak buka ni kena pegang macam ni. Ya, Okey. betul tu. Tapi letak kat meja. Okey. Okey, lepas tu kita guna dropper. Okey. drop setiap satu tabung uji tu Berapa titis cikgu? dalam 4 titis. 4 eh?
Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya 1, 2, 2. Tak cukup. Okey, tak apa. Nak ambil. Kita isi balik. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sekali. 1, 2, 3. Alamak. Tak cukup. Dia dah macam buat senam Rubik je ni. 1, 3, 4. Baiklah cikgu. Uish, warna dia tukar cikgu. Saya rasa tabung uji tu macam kena phenolphthalein tadi kot. Oh, okey. Tapi yang tu, ya. yang pentingnya ialah mendakan yang kita perhatikan kat bawah. Mendakan. Cuba okey. Chris titiskan titiskan dekat lebih. sebelah sini. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Now. Ni sudah cikgu? So, ya. Okey. Now, sekarang cuba Chris berikan saya pemerhatian untuk kuprum 2 sulfat. Pemerhatian kuprum 2 sulfat ni dalam test tube pertama ni cikgu. Tak, yang ni. Yang ni. Yang ni yang biru lah cikgu. Ya, Ikut pemerhatian saya, mendakan biru terbentuk cikgu. Ya, betul. Dia sepatutnya mendakan biru. Tapi saya rasakan Ya. tabung uji ni dia terkena sedikit phenolphthalein. Sebab tu masa kita titiskan larutan natrium hidroksida tadi, dia jadi pink. Warna merah jambu tu muncul. Sebab itu penting kita kena bersih betul-betul dan cucikan sebelum kita buat apa-apa eksperimen, cikgu. Ya, betul tu. Okey, faham. Okey, macam mana dengan ion ferrum 3? Ferrum 3 pula mendakan perang terbentuk, cikgu. Yes. Okey. Menarik kan? Okay. Bagaimana dengan ferrum 2 pula? Ion ferrum 2? Kalau ferrum 2, Chris boleh nampak mendakan hijau terbentuk, cikgu. Tengok tu. Hijau. Okey. Manakala dengan ion magnesium dan zinc? Untuk magnesium dan zinc, kedua-duanya mendakan putih terbentuk, cikgu. Ya, betul tu. Mari kita tengok jadual. Betul tak? Oh, betul. yes. Dapat 5 bintang. Itu yang terjadi apabila kita menitis beberapa titis. Okey, faham. Tetapi bila secara berlebihan, aluminium nitrate, aluminium nitrat ni, unsur ion aluminium 3+ ni, dia akan larut tau sebenarnya. Oh, okey, faham, cikgu. Kalau dia secara berlebihan. Oh, okey. Right? Now, persamaan kimia tindak balas. Mari kita tengok. Cikgu, sebelum tu Chris juga nak tanya. Kenapa ada warna lain-lain, cikgu? Dia ikut cation ke? Ya, dia macam warna yang warna-warni biru, ni, perang, hijau, putih. Ya, betul tu. Dia ikut warna cation tersebut. Okey, faham. Alright. Nah, mari kita terokai pula macam mana persamaan kimia ini boleh dibina. Okey, jom. Alright. Okey. Kalau kuprum sulfat, dia mula-mula tu kalau kita pisahkan, dia jadi Cu2+ dengan SO4 2 negatif. Okey. NaOH. Inilah akali yang kita gunakan. Sebabkan hari ini kita sedang belajar tentang sifat kimia akali. Right. So kita dapat Na+ dengan OH negatif. So positif akan tarik kepada negatif. Darab silang lagi. So dia akan darab silang. Sebab itu kita boleh dapat kuprum hidroksida. Tetapi kenapa OH2? Sebab kuprum ni 2 positif. OH ni 1 negatif. So perlu 2 OH. Ion. Supaya dia boleh neutral. Oh, faham, cikgu. Kosong. Dan dia dalam bentuk pepejal. Itulah mendakan biru kita. Yang ni, test tube pertama ni. Okey, faham. Dengan natrium sulfat. Natrium sulfat. Okay, faham. So sebenarnya untuk bahan kimia yang lain tu, untuk ion ferrum 2, ferrum 3, magnesium dengan zinc, semua ni sama je caranya untuk mendapatkan hasil tindak balas tersebut. Okey, faham, cikgu. Cuma cikgu buat penambahan sedikit hari ni supaya eksperimen kita nampak gempak sikit.
Betul cikgu. Kalau tak Memang satu gempak. je. Cikgu, apa kata kita juga buat persamaan kimia tindak balas untuk yang kedua pula? Alright. Okey. Kita tengok Fe dengan NO3 pula. Okey, jadi Kalau Fe ion Fe 2+. 2+. Okey. Okey, dengan ion nitrat negatif. Alright. Okey. Na plus dengan ion hidroksida. Attack lagi. Attack. Attack. Silang cikgu. Yang positif akan tertarik dengan negatif. Ya. Okey. Okey, dengan natrium nitrat. Sebab tu kita dapat FeOH2 dan NaNO3. Baiklah cikgu. Dan itu untuk test tube pertama dan kedua kan. Tapi apa kata kita berehat sekejap dan kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Tong untuk belajar pula apakah persamaan kimia tindak balas untuk test tube ketiga, keempat, kelima pula. Okey? Ya. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke mata pelajaran kimia untuk topik sifat kimia alkali. Oh, cikgu ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi bersama saya Chris MJ di slot menengah atas dan hari ini Chris juga bersama Cikgu Tung untuk mata pelajaran kimia. Nampak ni, kita sudah ada Makmal dalam studio hari ini. Dan untuk topik yang kita akan fokus hari ini ialah sifat kimia alkali. Jadi sebelum rehat pun kita telah buat eksperimen ya untuk 5 tabung uji ini untuk mengkaji sifat alkali yang kedua cikgu hari ini, iaitu kita guna masuk dengan ion logam dan tengok apakah hasilnya. Jadi sebelum rehat pun kita sudah belajar persamaan kimia tindak balas untuk tabung uji pertama yang dapat mendakan biru, yang kedua perhatian saya lah mendakan perang terhasil cikgu. Yang untuk ketiga pula mendakan hijau dan keempat dan kelima mendakan putih. Tapi sekarang kita nak tengok apakah hasil tersebut melalui persamaan kimia tindak balas cikgu. Ya, betul tu. Okey. Okey. Jadi untuk seterusnya, Kalau tadi kita dah pelajari tentang persamaan kimia untuk ion kuprum 2 dengan ion ferrum 2, iaitu yang mendakan hijau ni. Tengok tak, hijau kotor lah. ferrum 2 Chris, hijau. tengok. Hijau kotor lah. Ya cikgu, kenapa cikgu kotor? Sebab itu warna ion dia. Okey faham. Alright. Okey, mari kita tengok persamaan tindak balas pula untuk ion ferrum 3. Yang perang tu cikgu. Yes. Okey. Alright. Jadi apa yang terjadi dalam ni? Ion ferrum 3. Ya. Okey, kalau kita pecahkan lagi. Saya suka buat pecahan dalam persamaan kimia. Okey. Dia lebih senang untuk kita mengenal pasti bahan hasil tindak balasnya. Okey. Ya. Pecahkan dulu cikgu. Ni tips ni yang murid-murid boleh ambil. Okey. Bila kita pecahkan, pisahkan dia lah kepada ion ferrum 3 dengan ion nitrat. Okey. Kita pisahkan NaOH juga. Na positif dengan OH negatif. Ya. Faham? Silang lagi. Okey, Fe3+ akan tertarik dengan OH negatif untuk menghasilkan macam ni Fe hydroxide OH3. OH3. Ya, itulah mendakan perang kita. Yang ni lah dalam larutannya. Okey, tak terlarut. Dia warna perang. Sebab itu dia termendak kat bawah. Sebab dia adalah pepejal. Faham cikgu? Ya. Okey. Now, dan hasil yang seterusnya ialah natrium nitrat. Okay. Natrium nitrat. Okey. Tapi yang tu bukan mendakannya cikgu. Ya. Yang larutan di keliling dia saja. Okey, faham. Ya. Alright. Now, untuk gas magnesium pula. Ya. Magnesium kita pisah lagi. Mg2+. Yes, very good. Mg2+ dengan nitrate NO3 negatif.
Na+. OH negatif. Saya rasa kan Chris, kalau kita hari-hari tulis persamaan kimia ni, lama-lama kita pandai kan? Betul cikgu, kena buat banyak latihan ya cikgu. Okey, dan terus silang. Dia nampak boleh dapat hasilnya. Kita dapat lagi. Mendakannya ialah MgOH2. Okey, tambah dengan 2NaNO3. 3. Sebab dia perlu seimbang lah. Betul? Kita ada 2 kat sini, so kita perlu seimbangkan persamaan kimia. Faham. Jadi yang ni mendakan putih lah cikgu? Ya, mendakan putih MgOH2. Okey, faham. Okey, yang ketiga, yang last, yang kelima, bukan yang kelima ketiga. Okey. Okey, zinc. Zinc. Kita tengok punya. Bukan zinc cikgu. Aluminium. Okay. Alright. Cikgu letak kat sini aluminium, kat situ zinc sebab cikgu tak jumpa unsur aluminium. So kita guna zinc lah untuk ganti. Faham, sebab dia hampir sama. Hampir sama. Okey, faham. Dia hampir sama dalam siri reaksi siri kan, cikgu? kereaktifan dia. Siri kereaktifan. Okey, faham. Okey, Al kalau kita pisahkan, Al3 kita dapat NO3 negatif. Ya. Okey. Untuk yang ni Na plus. Alright. OH negatif. Wow. Alright. Dan Okay, lepas tu bagus. silang. Okey. Kita akan dapat AlOH3. Kan? Al, yes. Sebab OH. sudah neutral. Sudah tiada charge. Inilah mendakan putih kita. Mendak tadi. putih. Okey, faham. Ya. Lepas Tambah tu natrium nitrat. Okey. Seperti biasalah. Kenapa kita perlu ada 3? Kita nak seimbangkan persamaan kimia tersebut. Cikgu, Chris juga nak tanya, untuk murid-murid yang sedang menonton di rumah, untuk persamaan kimia tindak balas sebegini, kita perlu hafal ke macam mana cikgu konsepnya? Kita hanya faham konsep ion kan cikgu? Ya. Okey. Untuk ini kita kena tahulah. Okey, charge untuk cation dengan anion. Kalau tidak, memang akan menjadi masalah besar untuk menulis satu persamaan kimia. Faham. So asas dia memang kena hafal semua charge untuk cation dan anion. Okey, faham cikgu. So bukan sekadar hafal persamaan kimia tindak balas terus, tapi kena faham dan hafal dia punya ion, charge ion dulu cikgu. Ya, okay, betul faham? tu. Ya. Okey. Nah, cikgu, sebelum kita teruskan dengan sifat ketiga pula, Chris juga nak tanya. Selain daripada guna larutan alkali natrium hidroksida, boleh ke kita guna larutan lain? Boleh. Untuk eksperimen yang ni. Boleh. Kita boleh guna kalium hidroksida. Kalium hidroksida. Salah satu daripada alkali yang sering kita gunakan lah. Okey. Tapi result dia semua sama lah cikgu? Ya, result akan sama, tetapi dia punya hasil tindak balas akan berbeza sedikit. Cuma tadi kalau sebab kita guna natrium hidroksida, kali ni kalau kita gantikan dengan kalium hidroksida, hasil kat belakang ni jadi KNO3 pula. Okey, faham. So kita kena ikut. Okey, faham. Cuma cation dia sahaja yang berbeza. Okey. Now, mari kita tengok sifat yang ketiga. Okey. Apa ya? Sifat ketiga. Okey. Sifat yang ketiga pula ialah alkali bertindak balas dengan garam amonia untuk menghasilkan garam, air dan gas amonia. Cikgu ada ke sini kita kena buat? Ada? Mana? Kita tak dapat buat kat sini. Tak dapat? Ya, sebab sini kita tak menepati spesifikasi makmal kimia. Okey, cikgu. Tapi cikgu ada video. Ada video? Ya. Okey, baiklah. Jom kita saksikan video tersebut untuk sifat ketiga pula. Okey. Dalam video ni, sebenarnya dia adalah tindak balas antara serbuk amonium klorida dengan larutan natrium hidroksida. Pertama sekali dia kena sukat sebanyak 10 cm padu larutan natrium hidroksida dan tuangkan ke dalam tabung didih. Setelah tu, letakkan satu spatula penuh serbuk amonium klorida ke dalam tabung didih tersebut. Itu dia. Kena letak satu spatula penuh. Okey. Yang ketiga, langkah ketiga, panaskan campuran tersebut secara perlahan.
Dia kena secara perlahan. Secara perlahan. Ya. So beza Maksudnya didih sedikit saja cukup. sedikit saja. Okey. Dan yang keempat, okey, letakkan sekeping kertas litmus merah lembap pada mulut tabung uji tersebut untuk mengenapasti gas yang terbebas. Oh, cikgu, tapi yang kertas litmus merah kalau tak lembap punya tak boleh, cikgu? Boleh. Sebab Ya. kalau kita tengok daripada persamaan kimia ni, Okey. okey, air ada. Sebab air merupakan pelarut universal. Faham. Kalau gas itu dia terurai tanpa kehadiran air, Ya. kita mesti gunakan kertas litmus lembap. Tapi dalam kes ni, gas itu memang, tindak balas ini memang menghasilkan ada air. So, kita tak perlu risaulah kalau kita menggunakan kertas litmus merah yang atau kering. Ya. Okey, sebab sudah ada air kan terhasil. Ya. Okey, cikgu, boleh ke kalau kita buat eksperimen ni tapi bukan dalam kebok wasap? Boleh ke, cikgu? Sebenarnya eksperimen ni perlu dikendalikan di dalam kebok wasap. Sangat penting. Kenapa, cikgu? Sebab ada gas yang terhasil. Ya, gas itu sangat beracun. Oh, okey, faham. Okey, kita tengok beberapa langkah-langkah berjaga semasa eksperimen ini. Okey. Okey, apa kata Chris cuba bacakan yang pertama? Okey, langkah berjaga pertama, gunakan tabung didih bukan tabung uji. Ya. Okey. Yang kedua, lakukan eksperimen ke dalam kebok wasap yang tadi cikgu pun dah terangkan. Ya. Yang ketiga, gunakan kertas litmus merah lembap. Yang keempat, gunakan pengapit untuk memegang tabung didih ketika serbuk amonium klorida ditambahkan. Dan akhir sekali, pemanasan dilakukan secara perlahan-lahan. Cikgu, Chris ada soalan, cikgu. Kenapa kita kena gunakan tabung didih bukan tabung uji? Ya, sebab kali ni dia melibatkan pemanasan. Kalau kita melibatkan pemanasan, adalah lebih baik kita menggunakan tabung didih. Sebab tabung didih dia punya dinding lebih tahan daripada tabung uji. Lebih tahan haba, tabung cikgu? uji itu takut dia pecah saja. Dia akan pecah lah. Ya. Okey, faham, cikgu. So jadi untuk yang kedua pun ke dalam kebok wasap ni sebab ada gas yang terhasil dan gasnya beracun. Jadi kebok wasap ni lebih selamat lah, cikgu. Ya, betul. Dan gas juga ada bau ke, cikgu? Gas tu ada. Ada? Sebenarnya gas tu dia ada satu unsur iaitu dia berbau sengit. Cuma sebab kita kendalikan di dalam kebok wasap, kita dinasihatkanlah supaya tidak menghidu bau bahan kimia yang terbentuk tu. Sebab tu kita pun pakai pelitup muka dan buat dalam kebok wasap, ya, cikgu? Ya, betul. Okey, faham. Dan untuk ketiga pun kertas litmus merah lembap, tapi tak kisahkan, cikgu. Kalau kering pun boleh, kita boleh dapat hasilnya. Dan cuma keutamaannya kenapa cikgu pentingkan lembap ni, sebab banyak eksperimen kita masih memerlukan kertas litmus merah atau biru yang lembap. Okey, faham. Cikgu, lagi satu soalan yang Chris nak tanya, mengapakah campuran tersebut mesti dipanaskan, cikgu? Okey. Sebenarnya amonium ni dia cuma akan diuraikan apabila dia dipanaskan untuk membentuk gas amonia. Okey. Faham. Sebab tu dia perlu dipanaskan. Okey, baiklah, cikgu. Chris nak catat nota sikit. Kita rehat sekejap, boleh tak, cikgu? Murid-murid di rumah pun jangan ke mana-mana tau. Kita catat nota dulu sebab selepas ini kita akan bagi pemerhatian pula untuk eksperimen tersebut, ya. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali ke slot menengah atas mata pelajaran kimia. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku hos anda dan juga Cikgu Tong untuk mata pelajaran kimia pada hari ini, dan kita sedang belajar topik sifat kimia alkali. Sebab tu pakai makmal, kod makmal semua kita buat. Sebelum ni kita buat eksperimen untuk belajar sifat kimia alkali. Pertama iaitu kita nampak kalau campur asid tambah alkali, kita akan dapat menghasilkan garam
dengan air. Oh, pandai. Betul tak cikgu? So yang kedua pun kita dah buat eksperimen sebegini. Dan seterusnya, untuk yang ketiga pula, Cikgu Tung pun telah tunjuk video sebab tak boleh buat dalam studio cikgu. Ya. Kena ada kebot WhatsApp. Dan kita pun telah tengok langkah-langkah berjaga-jaga untuk eksperimen ketiga. Dan seterusnya, kita akan bagi pemerhatian pula murid-murid sebab selepas setiap eksperimen kita kena catatkan pemerhatian kita sebagai saintis. Kita kena buat macam tu kan cikgu? Ya. Okey. So, untuk pemerhatian kali ni, Okey. saya nak uji Chris pula. Okey. Murid-murid tolong saya boleh Okey. Okey, kalau kita tengok video tadi, Ya. cuba Chris berikan saya satu pemerhatian daripada video itu. Kalau Chris ingat dengan betul, kita boleh nampak dari gelembung gas tidak berwarna terbentuk cikgu. Wow. Ada Okey. gelembung gas betul cikgu? Ya, betul tu. Okey. Sangat bagus. Yes. Okey. Ini salah satu daripada pemerhatian yang bagus. Okey, terima kasih, yang cikgu. Betul-betul kita nampak. Ada lagi satu pemerhatian cikgu tadi saya nampak. Yang kertas litmus. Warna kertas litmus merah tu dia tukar jadi biru cikgu. Oh, okey. Betul, Betul cikgu? tu. Okey. Ya. Okey. Mari kita tengok. Betul tak? Ya, itu dia. Terima kasih. Saya guna kawan kat rumah tolong cikgu. Okey. So, yang pertama tadi kita Ya. dah dapati bahawa gelembung gas tidak berwarna terbentuk. Faham. Dan sebenarnya gas yang tidak berwarna inilah yang menukarkan kertas litmus merah lembab tadi menjadi warna biru. Sebab Ya. dia sifat alkali ya cikgu? Ya, kertas litmus merah lembab menjadi biru sebab sifat Alkali. alkali. Kalau sifat asid, kertas litmus biru tukar jadi merah, betul tak? Ya, cikgu? betul Okey, tu. faham. So agak-agaknya kan Chris, Ya. kalau tadi kita gantikan kertas litmus merah tadi dengan biru. Tukar tak warna dia? Kalau kita ikut sifat alkali, biru tetap biru cikgu. Ya, Jadi betul. dia takkan tukar Ya. warna, betul? Ya, betul tu. Sebab tu kita gunakan kertas litmus merah. Faham. Supaya kita nampak perbezaan warna yang sebelum dan selepas. Faham cikgu? Okey. Nah, sekarang kita tengok persamaan tindak balas. Okey. Yang ni Okey. penting ya cikgu. Kali Untuk ni faham. saya nak uji Chris lagi. Okey, saya cuba. Now, Untuk agak-agaknya Ya. NH3 ni dia datang daripada bahan kimia mana satu kat sini? Dia nampak sangat terang Ya. kat sini. tak pasti cikgu. Dia dari NH4 cikgu. Ion NH. Yes, NH4 yang menyebabkan ada penghasilan gas amonia. Okey, faham. Okey, dan NaCl pun akan terbentuk. Inilah garam. Garam NaCl. Okey. Dan air juga terbentuk. Okey, air ni dia akan mengambil ion hidrogen daripada amonium untuk menghasilkan air. Faham cikgu. Ion NH4 dia NH4 positif cikgu. Yes, NH4 positif. Positif. Okey, ini Cl minus, Na positif. plus dan OH minus. Cuma kali ni dia lain sedikitlah. Kita tak bukan semua persamaan kimia tindak balas. Dia masih darab silang, Betul. macam silang. Tetapi cuma hasil dia kadang-kadang Beza sikit. bertukar sedikit. Ya. Okey, so Berbeza jadi kita akan hasilkan gas amonia, garam dan juga air. Ya, Iaitu betul. sifat ketiga kimia alkali ya cikgu. Ya, betul tu. Okey. Itu sifat kimia alkali yang ketiga kita pelajari hari ini. Okey. Baiklah cikgu, nampaknya kita telah pun belajar 3 sifat kimia alkali pada hari ini. Yang Ya, pertama, betul yang tu. kedua, yang sekarang baru ketiga. Jadi mungkin cikgu nak kongsi sikit kepada murid-murid dan kawan-kawan saya yang sedang menonton di rumah, apakah rumusan untuk kelas hari ini cikgu, pembelajaran hari ini? Baiklah, Chris. Sebelum kita masuk kepada rumusan. okey. Kita kena tahu kegunaan sifat kimia alkali ni dalam kehidupan harian kita. Ke mana Kalau cikgu? tak, setiap hari kita guna bahan-bahan ni, kita tidak sedar bahawa benda tu beralkali. Betul cikgu. Okey, faham. So yang pertama, ubat gigi kita. Ubat Dia gigi. sebenarnya Sebab
dia alkali tapi dalam mulut sebab kita makan semua Ya. dia berasid kan cikgu? Yes. Patutlah. Baru Aku nak faham. cakap nak uji, Chris. Okey. Dan seterusnya? Untuk deterjen pula, Deterjen cuci baju. ya. So jadi kalau baju ada kotor ke apa kan cikgu, dia akan larut dah cikgu. Ya. Dia boleh larut, senang larut. Dia boleh membantulah Okey, untuk okey, meneutralkan. Okey, untuk sabun mandi pun kita guna alkali, okey, dalam penghasilan sabun mandi lah. Soda bikarbonat ni sebenarnya adalah alkali juga. Okey. Okey, dan susu kacang soya. Soya bean. Susu magnesium pun alkali kan cikgu tadi? Ya, betul tu. Hei, masih ingat? Masih ingat cikgu tadi Ya. tadi sakit perut macam ada gastrik. Sebab gastrik ni banyak asid dalam perut. Ya, betul tu. Jadi susu magnesia dia akan tolong neutralkan asid dalam perut. Ya. Rasa lega sikit. Okey, faham. Itulah kegunaan sifat kimia alkali dalam kehidupan seharian. Baru Chris faham. Ya. Okey. Okey. Mari kita balik kepada Ya. rumusan. Okey. Baik, cikgu. Ni cikgu nak tutup dulu. Okey. Apa kata Chris? Bagi cikgu, rumusan apa yang Chris telah pelajari hari ini? Okey. Jadi untuk hari ini Chris pun belajar 3 sifat kimia alkali cikgu. Ya. Yang pertama, kalau kita campur asid dengan larutan alkali, kita hasil garam dengan air. Yang kedua, kalau kita campur larutan ion logam cikgu. Ya. Okey. Ion logam tambah dengan larutan alkali, kita akan dapat garam dengan air. Ya. Betul tak cikgu? Dan yang akhir sekali ialah apabila kita campur larutan alkali dengan amonium. Amonium, kita akan hasilkan gas amonia, garam dengan air. Wow, very good. Betul tak cikgu? Alright. Okey, nasib baik. Lulus. Now, so mari kita tengok rumusan untuk hari ini. Baiklah cikgu. Sekali lagi, apabila bertindak balas dengan asid untuk alkali ni, dia Ya. bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Yang tu okey. yang pertama. Ya. Yang kedua, apabila campuran alkali dan garam amonium dipanaskan, gas amonia dibebaskan. Okey cikgu. Dan yang terakhir, ketiga, penambahan alkali kepada kebanyakan ion logam akan menghasilkan mendatkan hidroksida logam yang tak terlarutkan. Yang tak terlarutkan. Baiklah itu cikgu. Dan juga cikgu, kalau murid-murid di rumah hendak buat lebih aktiviti pengukuhan atau latihan di rumah, bagaimana mereka boleh buat cikgu? Mana dia boleh cari latihannya? Okey, murid-murid boleh mencari semua latihan-latihan tubi ni Ya. dari sumberku. Sumberku. Okey. Dan di bawah adalah pautan kepada sumberku. So murid-murid boleh guna link di bawah ya. Sumberku, pautan sumberku ya. Ya. Baiklah, dengan itu cikgu, kita boleh dengar loceng pun sudah berbunyi. Dah masa untuk kelas seterusnya. Tapi sebelum itu Chris nak mengucapkan terima kasih Cikgu Tong untuk kelas hari ini. Chris pun sudah belajar banyak mengenai sifat kimia alkali dan saya pasti murid-murid di rumah pun telah belajar banyak. Dan dengan itu, kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya here di sini di Didik TV KPM. Bye semua. Bye.